Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah Solehah binti Abdullah, merupakan pelajar semester 8 daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Telah melakukan satu kajian terhadap kreativiti pengajaran dan pengurusan bilik darjah pelajar PISMP Pendidikan Islam di Institut Pendidikan Guru Malaysia di bawah penyeliaan Dr. Muhammad Rusdi bin Abdul Majid. Baiklah, sekarang kita akan lihat pada latar belakang kajian. Kajian ini merupakan kajian mengenai kreativiti yang membahagikan elemen kreativiti kepada 3 bahagian, iaitu pemikiran, personaliti dan motivasi. Elemen-elemen kreativiti ini akan dikaji terhadap pengajaran dan pengurusan bilik darjah. Pernyataan masalah. Kajian ini dilakukan berdasarkan beberapa pernyataan masalah, antaranya ialah penekanan kepada unsur kreativiti pengajaran kurang diamalkan oleh guru pendidikan Islam. Kemudian, pernyataan masalah seterusnya ialah guru masih mengamalkan kaedah pengajaran tradisional menurut Yusuf Dagang 2016. Zainuddin dan Huzaifah 2009 pula mengatakan bahawa guru pelatih masih kurang mahir dalam kemahiran menguruskan bilik darjah secara kreatif. Oleh itu, saya mengambil inisiatif untuk melakukan kajian terhadap kreativiti pelajar Institut Pendidikan Guru di Malaysia. Objektif dan soalan kajian. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti kreativiti dari aspek pemikiran pelajar Pendidikan Islam Institut Pendidikan Guru Malaysia dengan soalan kajian apakah kreativiti dari aspek pemikiran pelajar Pendidikan Islam Institut Pendidikan Guru Malaysia. Objektif yang kedua ialah mengenal pasti kreativiti dari aspek personaliti pelajar Pendidikan Islam Institut Pendidikan Guru Malaysia dengan soalan kajian apakah kreativiti dari aspek personaliti pelajar Pendidikan Islam Institut Pendidikan Guru Malaysia. Objektif kajian yang ketiga ialah mengenal pasti kreativiti dari aspek motivasi pelajar Pendidikan Islam Institut Pendidikan Guru Malaysia dengan soalan kajian apakah kreativiti dari aspek motivasi pelajar Pendidikan Islam Institut Pendidikan Guru Malaysia. Objektif kajian yang keempat ialah mengenal pasti kepentingan kreativiti pelajar Pendidikan Islam Institut Pendidikan Guru Malaysia dalam pengurusan bilik darjah dengan soalan kajiannya apakah kepentingan kreativiti dalam pengurusan bilik darjah. Dan objektif kajian yang terakhir iaitu yang kelima ialah meninjau hubungan antara elemen kreativiti pelajar Pendidikan Islam Institut Pendidikan Guru Malaysia dengan pengurusan bilik darjah dengan soalan kajian apakah hubungan antara elemen kreativiti pelajar Pendidikan Islam Institut Pendidikan Guru Malaysia dengan pengurusan bilik darjah. Kemudian kita beralih kepada teori yang digunakan dalam kajian ini. Teori yang digunakan ialah teori kreativiti Amabal yang mana membahagikan kreativiti kepada 3 bahagian iaitu kemahiran domain yang relevan seperti pengetahuan, kepakaran, kemahiran teknikal, kepintaran dan bakat seseorang. Kemudian yang kedua ialah proses kreativiti yang berkaitan seperti personaliti, keberanian seseorang itu mengambil risiko dan pandangan seseorang. Yang ketiga ialah motivasi. Motivasi terbahagi kepada 2 iaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah seperti minat, keseronokan, kepuasan dan cabaran. Kemudian motivasi ekstrinsik seperti persekitaran, kritikan orang dan tekanan masa. Kerangka konseptual. Seperti yang dapat kita lihat dalam slide ini, kerangka konseptual diterangkan melalui imej grafik. Kotak yang pertama ialah merupakan pemboleh ubah tidak bersandar kreativiti pelajar Pendidikan Islam Institut Pendidikan Guru Malaysia yang terbahagi kepada 3 elemen iaitu pemikiran, personaliti dan motivasi. Kotak yang berwarna biru merupakan pemboleh ubah bersandar iaitu pengurusan bilik darjah. Tinjauan literatur. Sebelum melakukan kajian ini, saya telah meninjau beberapa dapatan-dapatan daripada kajian-kajian lepas. Sebagai contoh, dapatan kajian luar negara yang dilakukan oleh Guilford 1973 mengenai perbezaan kreativiti antara individu. Kemudian kajian yang dilakukan oleh Westby dan Dawson 1995 mengenai personaliti dan kreativiti. Chambers 1972 melakukan kajian terhadap tingkah laku guru yang meningkatkan kreativiti dan tingkah laku yang membantutkan kreativiti. Seterusnya dapatan kajian dalam negara. Siti Nur Syaidatul dan Saimah 2017 telah melakukan kajian terhadap personaliti kreatif serta kreativiti pelajar aliran sains dan sastra di daerah Hulu Langat. Kajian yang dilakukan oleh Wan Marzuki, Wan Ismail, Hafizah Kasim dan Munira 2016
telah melakukan kajian mengenai persepsi tentang kreativiti di dalam pengajaran dan pembelajaran Jawi. Kemudian, Muhammad Rosdi 2017 telah melakukan kajian terhadap pengetahuan, teknologi pedagogi kandungan, PTPK dan hubungannya dengan kreativiti pengajaran guru bahasa Arab. Hamziah Sa'i 2004 pula melakukan kajian ke atas 326 orang guru sains yang mengajar di Kuching, Sarawak. Metodologi kajian. Seperti yang kita dapat lihat dalam slide ini, saya telah memilih 4 lokasi dan populasi kajian iaitu Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail, Terengganu. Kedua, Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam Selangor. Yang ketiga, Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman, Kedah. Yang keempat, Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang, Sarawak. Populasi bagi kajian ini adalah merupakan pelajar pendidikan Islam Institut Pendidikan Guru Malaysia ambilan Jun 2016 ramai 198 orang. Sampel kajian ini menggunakan teknik persampelan rawak mudah dengan kaedah tinjauan. Responden kajian seramai 144 orang. Responden kajian seperti yang dapat kita lihat dalam jadual ini ialah IPG Kampus Datuk Razali Ismail seramai 20 orang, IPG Kampus Pendidikan Islam seramai 91 orang, IPG Kampus Darul Aman seramai 27 orang dan IPG Kampus Batu Lintang seramai 6 orang. Jumlahnya ialah seramai 144 orang. Instrumen kajian. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif yang menggunakan instrumen soal selidik. Soal selidik yang digunakan ialah soal selidik Teresa Mobile. Namun beberapa modifikasi dan adaptasi dilakukan supaya sesuai dengan kajian. Di sini saya sertakan soal selidik dan bilangan item soal selidik seperti demografi sebanyak 2 item, kreativiti aspek pemikiran 9 item, kreativiti aspek personality 8 item, kreativiti aspek motivasi 9 item dan pengurusan bilik darjah 12 item. Jumlahnya adalah sebanyak 40 item. Bagi mengesahkan soal selidik yang dilakukan, saya telah meminta pengesahan beberapa pakar, iaitu pakar bahasa sebanyak 2 orang, pakar kreativiti dan pengurusan bilik darjah seramai 4 orang dan pakar keseluruhan ialah 1 orang. Jumlah keseluruhan bagi pakar pengesahan ialah seramai 7 orang. Untuk kajian rintis pula, saya telah mendapat nilai Alpha Cronbach sebanyak 0.939 iaitu berada pada tahap sangat baik dan efektif dengan tahap konsintesi yang tinggi menurut Bond dan Fox 2007. Saya telah melakukan ujian kenormalan. Di sini kita dapat lihat nilai skewness dan kurtosis yang mempunyai julat negatif 1 hingga positif 1. Ini menunjukkan bahawa data yang diperolehi adalah normal. QQ plot. Data yang diperolehi menghampiri garis linear menunjukkan bahawa data yang diperolehi adalah normal. Seterusnya kita beralih kepada hasil dapatan kajian. Analisis data adalah berdasarkan interpretasi skor mean. Ini data soal selidik untuk kajian ini diproses dengan menggunakan Statistical Package for the Social Science SPSS version 22. Bagi item demografi, saya hanya mempunyai 2 item iaitu Jantina dan Institut Pendidikan Guru Kampus. Seramai 45 orang pelajar lelaki yang menjawab soal selidik ini, manakala selebihnya ialah perempuan seramai 99 orang. Kemudian, penempatan Institut Pendidikan Guru Kampus adalah seperti yang diterangkan dalam sampel kajian tadi. Baiklah, sekarang kita lihat pada dapatan kajian keseluruhan. Min keseluruhan semua item ialah 4.39 dengan nilai sisian piawai 0.41 berada pada tahap tinggi. Seterusnya kita lihat pada dapatan-dapatan kajian yang menjawab bagi soalan kajian ini, iaitu kreativiti aspek pemikiran. Secara keseluruhannya, kreativiti dalam aspek pemikiran mempunyai nilai min 4.44 dengan nilai sisian piawai 0.44 berada pada tahap tinggi. Dapatan kajian menunjukkan kesemua 9 item kreativiti bagi aspek pemikiran berada pada tahap tinggi dengan mempunyai nilai min hampir sekata antara nilai 4.17 hingga 4.71.
Antara item tersebut ialah pengetahuan merupakan mekanisme yang membawa kepada pengajaran yang kreatif dengan min 4.62 dan sisihan piawai 0.52, diikuti item teknik pengajaran yang kreatif menjadikan pengajaran lebih menarik dengan min 4.67 dengan nilai sisihan piawai 0.52, manakala item perkongsian idea bersama guru pelatih membawa kepada perkembangan idea-idea kreatif dengan min 4.71 dan nilai sisihan piawai 0.49. Dapatan ini menjelaskan bahawa pelajar pendidikan Islam di IPGM sangat bersetuju bahawa pengetahuan, teknik pengajaran dan perkongsian idea dapat membawa kepada pengajaran dan pengurusan bilik darjah yang kreatif. Seterusnya ialah kreativiti pengajaran dan pengurusan bilik darjah dari aspek personality. Jadual ini menunjukkan taburan kekerapan min, sisihan piawai dan interpretasi min bagi kreativiti pelajar pendidikan Islam dari aspek personality. Min keseluruhan semua item bagi kreativiti pengajaran aspek personality ialah 4.27 dengan nilai sisihan piawai sebanyak 0.50 berada pada tahap interpretasi min tinggi. Dapatan kajian menunjukkan 3 daripada 8 item kreativiti aspek personality berada pada tahap min paling tinggi. Antara item tersebut ialah saya bersikap terbuka terhadap idea-idea orang lain mengenai pengajaran kreatif dengan min 4.65 dan sisihan piawai 0.51. Kemudian item saya bebas mempelbagaikan teknik dalam pengajaran dengan min 4.44 dan sisihan piawai 0.56. Dan item ketiga yang tertinggi ialah item saya mempunyai personality yang bebas untuk menentukan pengajaran mengikut cara saya sendiri dengan min 4.40 dan nilai sisihan piawai 0.62. Dapatan ini menjelaskan bahawa personality seperti bersikap terbuka dan bebas turut mempengaruhi pengajaran dan pengurusan bilik darjah yang kreatif bagi pelajar pendidikan Islam di IPGM. Walau bagaimanapun, terdapat satu item kreativiti dalam aspek personality berada pada tahap min sederhana tinggi, iaitu item saya selalu melibatkan diri dalam pertandingan inovasi bagi meningkatkan kreativiti dengan min 3.82 dan sisihan piawai 1.12. Terdapat 13.9% respons sangat tidak bersetuju dan tidak bersetuju. Ini menjelaskan bahawa penglibatan pelajar dalam pertandingan inovasi turut mempengaruhi kreativiti individu tersebut. Seterusnya, kita beralih kepada jadual taburan kekerapan min, sisihan piawai dan interpretasi min kreativiti pengajaran motivasi pelajar pendidikan Islam IPGM. Di sini saya highlightkan 3 item dengan min tertinggi, antaranya item saya mempunyai dorongan daripada pensyarah penyelia dengan min 4.61 dan sisihan piawai 0.63. Diikuti item saya mempunyai dorongan daripada guru pembimbing min 4.43, sisihan piawai 0.79 dan item saya sentiasa bersemangat untuk menjadi lebih kreatif dengan min 4.38 dan nilai sisihan piawai 0.65. Hal ini menunjukkan bahawa dapatan kajian mendapati pelajar pendidikan Islam IPGM sangat bermotivasi untuk berkreativiti sama ada secara intrinsik atau ekstrinsik. Walau bagaimanapun, terdapat 1 daripada 9 item kreativiti aspek motivasi berada pada tahap min sederhana tinggi, iaitu item saya mempunyai sokongan kewangan yang mencukupi untuk menghasilkan bahan bantu mengajar yang kreatif dengan min 3.95, sisihan piawai 0.97. Dapatan ini menjelaskan bahawa faktor keuangan dapat menjadi penghalang kepada kreativiti pelajar pendidikan Islam IPGM dalam pengajaran dan pengurusan bilik darjah. Jadual ini pula menunjukkan analisa daripada dapatan kajian bagi pemboleh ubah bersandar iaitu pengurusan bilik darjah. Min bagi keseluruhan item pengurusan bilik darjah adalah 4.47, manakala sisihan piawai pula ialah 0.44 dengan interpretasi min tinggi. Seterusnya kita lihat hubungan antara elemen kreativiti dengan pengurusan bilik darjah. Korelasi antara setiap pemboleh ubah mempunyai hubungan yang positif dan kuat antara satu sama lain. Baiklah, sekarang kita beralih kepada implikasi dan cadangan. Implikasi kajian kepada murid akan berasa lebih seronok apabila pengajaran kreatif dilaksanakan. Kemudian proses pengajaran dan pemudahcaraan akan menjadi lebih berkesan. Bagi siswa guru pula ialah siswa guru ataupun pelajar IPGM dapat menjana idea yang kreatif, dapat mewujudkan pengajaran yang kreatif, dapat menguruskan bilik darjah dengan lebih baik dan teratur.
Implikasi kajian bagi institusi terutamanya ialah Institut Pendidikan Guru Malaysia dapat melatih siswa guru atau pelajar IPGM untuk berfikir secara kreatif dan inovatif, kemudian menganjurkan program-program yang dapat merangsang pemikiran kreatif seperti pertandingan inovasi dan memberi motivasi kepada siswa guru untuk mengekspresi kreativiti masing-masing. Implikasi kajian kepada masyarakat pula ialah masyarakat dapat mencapai kemajuan dengan lebih cepat, dapat mewujudkan kerjasama antara warga pendidik dan masyarakat, dan masalah dapat diselesaikan secara kreatif. Seterusnya, cadangan kajian bagi kajian-kajian yang akan datang. Saya mencadangkan bahawa skop dan batasan kajian diperluaskan, populasi kajian yang lebih ramai, metodologi kajian dipelbagaikan, kemudian menggunakan teori atau model kreativiti lain selain daripada model yang digunakan sekarang. Kesimpulannya, secara keseluruhan, pelajar PISMP option pendidikan Islam menguasai kreativiti pengajaran dari aspek pemikiran, personaliti dan motivasi. Hal ini membolehkan mereka untuk mempersiapkan diri dalam melakukan perubahan terhadap corak pengajaran supaya pengajaran dapat disesuaikan dengan keperluan murid. Dan saya berharap melalui kajian ini, pelajar IPGM dapat mengambil manfaat dan membuat analisis terhadap elemen-elemen kreatif seperti pemikiran, personaliti dan motivasi supaya lebih kreatif dalam pengajaran dan pengurusan bilik darjah mereka. Sekian sahaja daripada saya, Siti Aisyah Solehah binti Abdullah, mengenai kajian kreativiti pengajaran dan pengurusan bilik darjah pelajar PISMP Pendidikan Islam di Institut Pendidikan Guru Malaysia. Sekian, terima kasih.